beruk tu lari ke tempat orang. Kita serah ke orang tempat tu, selesai kan? Hormat. Siapa panggil aku tu? Siapa panggil aku tadi? Mana? Mana ada orang panggil? Lagu tadi lagu panggil aku. Lagu tu bunyi ibarat orang gosok lampu Aladin keluar jin tu lagu tu. Ya, ni, otak ke apa? Contoh deh. Contoh deh. Tak bisa dengar tu. Mana ya? Memang lebih ngosong. Ada 10 tahun duduk Kuala Lumpur. Hotel concodi tak kena. Hotel besar sekali lah. Mari cakong tinggi. Tamu besar kali atas tulis. Acu, buat ya aja. Alah nak kata macam ngajar. Nak pulaknya tak percaya korang dah. Sebentar. C-U-N, Chong. C-U-R, Chong. D-E-D. Bukan contoh dia. Kau nama gimana apa? Saya Sabri Yunus. Nama sebetulnya tambah Muhammad ya. Muhammad Sabri bin Yunus. Okey. Saya lahir tahun 61. Di Kampung Landak, Pekan Cepur, Kelantan. Sebenarnya masa saya besar saya tercetus minat saya seni adalah melukis. Daripada kecil saya melukis, sebelum sekolah saya melukis. Kerja saya berbagi saya melukis. Laman rumah saya yang besar, yang luas, pasir. Saya seronok kalau malam tu hujan sebab pagi ni pasirnya cantik dan saya akan lukis semua ruang dengan ranting kayu. Semua ruang rumah saya penuh lukis. Itu kerja saya hari-hari. Di sekolah pun sebelum sekolah rendah pun saya melukis. Lukisan saya seringkali habisnya masa tu cikgu akan tampak kat dinding. Jadi setiap minggu lukisan dinding saya di sekolah. Daripada situ saya minat membaca. Walaupun saya tak ada tadika tau, saya tak pernah masuk sekolah tadika. Tapi abang saya yang sulung dia rajin, dia pustakaan sekolah dia bawa balik buku. Jadi dalam usia saya 9 tahun darjah 3, walaupun tak ada tadika, saya telah baca banyak buku-buku besar. Saya mula baca buku Siti Nurbaya, Marah Rusli, Tenggelam Kapal Berdiri Hamka. Semua ketika saya umur 9 tahun. Majalah-majalah Indonesia yang ketika itu masih lagi ejaan lama, ketika itu saya boleh baca dengan baik. Jadi itu saya membesar dengan macam tu. Okey, dalam proses membesar di sekolah rendah macam tu, saya pernah diminta oleh cikgu buat satu drama pentas sekolah rendah kan, pertandingan drama sekolah-sekolah rendah kan. Jadi waktu itu cikgu hanya melihat gelagak dan akal saya saja kan, dengan gelagak dan berani dengan kawan-kawan. Jadi cikgu kata buat satu drama. Cikgu pilih saya untuk buat benda tu. Jadi saya kumpulkan kawan-kawan buat satu teater yang kononnya teater persembahan. Tapi ketika itu rujukan saya adalah lawak jenaka. Masa ketika itu di Kelantan kumpulan waksi sangat popular kan. Kita selalu tengok waksi lawak jenaka di pentas-pentas. Jadi rujukan saya pentas adalah lawak jenaka. Jadi saya buat persembahan, sebenarnya yang dinamakan drama itu adalah lawak jenaka saja. Okay? Jadi bermula dari situ saya minat dengan pentas kan. Di sekolah menengah 2 tahun berturut-turut, tingkat 1 dan tingkat 2 saya menang pertandingan lawak jenaka. Dia bukan pertandingan lawak jenaka, bakat sekolah. Boleh masuk menyanyi, boleh masuk silat mata, boleh masuk lawak kan. Jadi saya masuk lawak. 2 tahun saya menang pertandingan lawak, sehingga tahun kedua 1975 itu ada seorang cikgu yang ajak saya, bawa borang pada saya untuk masuk pertandingan bakat TV di RTM. 1975 saya tak masuk. Saya tak budak sangat kan. Tapi kalau lah saya masuk ketika itu, saya lah antara masuk pertanding paling muda sekali. 75 saya tak silap saya ambil burka dengan Jamil Syahadat pun. Pergi ke sekolah menengah, ada satu masa tu saya mula mementaskan, berani untuk mementaskan sebuah teater sebenarnya. Teater Mayat tajuk Atta Hazar Khan. Tapi latihan 3 hari je. Seorang demi seorang, tak berani kan.
Jadi tengah saya berani. Kenapa? Saya tak tahu kenapa saya jadi berani kan. Tapi bila saya fikir balik, nasib baik orang keluar. Kalau kita buat juga tak tahu apa jadi kan. Tapi nak menggambarkan minat saya kepada seni lakon tu sudah bermula situ. Situ juga saya daripada kecil juga saya menonton TV. Pilihan saya filem-filem Melayu kan. Kampung saya tak ada elektrik. Tempat saya tengok TV jauh, rumah kebanyakan masyarakat welfare, dewan makan dia malam. Jadi saya akan pergi ke dewan makan malam cerita Melayu dan malam gusti wrestling. Saya dibesarkan dengan dua cerita Melayu dan dengan wrestling. Saya datang ke Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai penolong pelukis. Di Dewan Bahasa dan Pustaka saya mula masuk dalam teater, ada satu kumpulan teater, saya terlibat situ. Namun setelah terlibat dengan teater di Dewan Bahasa sendiri, kan situ kan tempat orang ramai. Tokoh budayawan, tokoh seniman berkumpul. Saya sering dengar dia orang bercerita tentang seni di Kelantan ini. Tentang nilai seni tradisional yang ada di Kelantan ini. Tapi saya berfikir rugi aku tak tahu, aku tak ambil support, tapi dia orang sangat appreciate benda ni. Waktu itu saya hanya minat dikir barat saja. Seni wayang kulit dan mayung saya tak peduli sangat lah. Sebab persekitaran saya tak ada. Agak jauh kan. Lalu bila dah ada Dewan Bahasa dan Pustaka 1982, baru saya sedar benda tu. Baru saya patah balik. Setiap kali patah balik bercuti ke, saya mula mencari. Okey, di Dewan Bahasa dan Pustaka masa tak lama, 82 saya masuk sebagai penolong pelukis. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian saya dah jadi pelukis. Tapi 2 tahun juga, 1984 saya terlibat dengan teater. Okey. Saya rasa teater lah yang mula-mulakan membawa saya ke satu benda yang lebih panjang. Minat saya lebih mendalam kepada kesenian ini. Teater pertama saya bermula dengan Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, Johan Jaafar yang mengarahkan saya. Jadi dalam teater yang pertama itu saya lebih rapat dengan semua tokoh-tokoh orang teater dari luar yang selalu datang tempat latihan kita kan, dalam semangat. Jadi di situ saya mula kenal dan minat lebih jauh lah. Zakaria Arifin ketika itu penulis skrip dan juga pengarah teater, menulis satu watak saya untuk hantar saya ke Permai-Permai Tangtu. Masa itu watak okey. Osman Haji Zainuddin juga seorang pengarah teater dan penulis skrip, juga seorang pelukis sama saya, memberi kebenaran saya mengarah teater yang pertama. Skrip teater itu menang anugerah Esoga Pena tahun 1988. Jadi malam penyampaian anugerah itu kami akan pentaskan skrip itu. Jadi Osman Zainuddin berani memberi meletakkan naskah dia itu kepada saya untuk saya tangani. Saya mengarah itu arahan saya pertama dan sokongan ramai kawan-kawan. Zakaria Arifin dengan skrip Permai-Permai Tangtu, bermulanya saya di Permai-Permai Tangtu. Okey. Daripada situ mula saya bergeraklah Permai-Permai Tangtu tu. Waktu tu sekali-sekali muncul. Kemudian kalau ada orang lain mula berani tulis untuk saya, dan Johan Jaafar mula tulis skrip Permai-Permai Tangtu. Banyak siri juga ditulis, dan setiap kali siri dia akan letakkan watak saya kat situ. Jadi disitulah saya bermulanya dalam kerja saya sebagai pelakon. Tapi oleh kerana saya lama terperangkap dengan Permai-Permai Tangtu, saya sebenarnya tidak banyak berlakon dengan pengarah-pengarah di luar. Beberapa pengarah saja yang pernah melihat saya di pentas teater, yang masih berani untuk memberi ruang lakon kepada saya yang tidak komedi. Ada di antara pengarah yang masih sampai sekarang tengok saya bukan seorang pelawak. Prinsip kita boleh berubah-ubah mengikut suasana, masa, tempat dan sebagainya. Kalau nak dibandingkan kerja-kerja saya yang hari ini, yang lihat karya-karya saya ini adalah idea-idea yang 80-an, 90-an dulu. Sudah ada dalam diri saya, aku nak buat cerita macam ni. Tapi mungkin tu waktu tak boleh nak tembus kan. Saya tak pernah bagi cerita saya pada orang lain pun masa tu. Jadi saya simpan. Satu hari bila saya dapat
lepas satu ya, akan lepaslah yang lain. Biarlah saya sanggup bertelingkah sedikit dengan pihak stesen, mempertahankan hak saya. Apa yang saya nak buat, saya akan pertahankan sehingga saya kalah. Itu aja. Bukan sehingga saya menang, sehingga saya kalah. Dah kalah, okey, tak apa. Okay. Jadi dengan stesen ke, dengan mana-mana ke, saya antara yang dianggap mempertahankanlah. Saya pernah pertahankan kerja saya, pelakon yang saya nak berstesen hampir setahun. Okay. Setahun. Dia tak nak, saya nak online, saya biarkan. Kemudian saya masuk balik, saya pertahankan. Benda tu setahun. Saya mengatur strategi sehingga berjaya. Setakat ini karya-karya saya yang saya pertahankan, pemikiran saya, saya baru, saya anggap saya baru sebagai pengarah, walaupun selama dalam sebagai pelakon dalam industri ini sebagai pelakon, tapi sebagai pengarah dan penulis skrip saya baru. Saya bermula ketika saya 50 tahun umur. Sekarang saya 59, artinya baru 9 tahun saya dalam industri ini. 9 tahun itu satu usia muda untuk pengarahan. Dalam pengarahan. Kalau nak dikatakan saya dipengaruh oleh pemikiran saya oleh siapa kan, ramai orang. Antara orang, ada orang itu sedar ataupun tidak kan. Kalau nak dilihat daripada kecil, saya melihat pelakon, saya suka pelakon saja. Saya tak tahu kenapa saya tak sama dengan orang lain, dengan kawan saya sebaya. Orang masa itu melihat P. Ramlee, okay? Melihat Nordin Ahmad. Ya. Saya juga minat dengan P. Ramlee, Nordin Ahmad ketika itu. Tapi saya lebih tertarik kepada Askandar Risman. Okay? Saya tak tahu sebab saya melihat Askandar Risman pada masa itu lebih banyak warna dia. Letak apa saja watak. Saya melihat P. Ramlee pun tak sebanyak itu kan. Mungkin P. Ramlee sebagai hero, dia jaga watak hero saja. Dan saya melihat P. Ramlee hanya mencari watak-watak yang orang simpati pada dia saja. Jadi mungkin watak tu bagus juga bila orang simpati, orang melekat pada watak tu kan. Jadi hero ketika itu saya nak P. Ramlee semua untuk simpati. Dan itu juga saya pegang ketika ini. Untuk buat kerja, saya melihat tu kena ada simpati penonton pada watak kan. Bila saya melihat Askandar Risman, saya melihat dia jujur. Dia tak apa pun dia buat. Dia tidak memilih untuk simpati orang. Dia tak memilih. Dia kelakar, dia pergi, dia jahat, dia pergi sangat. Jadi, saya suka pada watak yang mengalir macam tu kan. Lagi satu saya suka pada Ahmad Mahmud. Ahmad Mahmud saya melihat dia lebih natural. Dia tidak terpengaruh dengan bangsawan dan sebagainya, walaupun datang dari sana kan macam Nordin Ahmad, dia sangat bangsawan okay. P. Ramlee juga sangat mengatur gerak dia dan sebagainya, tapi Ahmad Mahmud dia lontaran cakap dia sedap, kita terasa laju lah. Saya suka yang macam tu. Kalau perempuan saya suka Rosia Timah. Dia mengalir laju, dia tak terpengaruh dengan mana-mana. Baik, itu pengaruh awal saya dalam lakonan. Dan selepas itu saya mula membaca kritikan, tulisan pasal filem dan sebagainya. Saya pengaruh dengan tulisan Johan Jaafar. Saya di kampung saya tengok Johan Jaafar dalam majalah masyarakat. Dan saya hebat dia menulis. Apabila saya jumpa dia dalam bahasa Pusaka, saya jumpa manusia Johan Jaafar kan. Selama ni saya tengok dia bercakap pasal filem dia kan. Tapi kat luar, dia ni boleh bercakap apa saja. Lalu dia kebetulan, secara kebetulan dia juga mengarahkan saya drama. Dia membentuk cara saya berfikir lama dengan dia kan, dan dah rapat dengan dia. Sehingga satu masa ketika Johan Jaafar pergi ke TV, ke radio, bercerita tentang pengalaman dia dalam radio balik daripada Afghanistan, mendapat caller, saya call dari luar. Saya menyamar nama orang lain sebab ada satu benda yang tak ada seorang pun tanya, yang Johan Jaafar selalu bercerita dengan kami masa dia balik. Saya rasa dia suka cerita benda tu, jadi saya tanya benda tu kan.
saya menyamar nama orang lain dan teman-teman lain. Tapi bila dia balik saja ke Dewan, ke pejabat kami, dia terus panggil, mana Razali, sebab saya menyamar nama Razali. Mana Razali? Dia gelak. Saya tanya, bos, melecam suara saya sebab saya dah ubah dah. Apa dia cakap? Kau bercakap tu aku yang mengajar. Selama ni kau bercakap, kau berlakon, kau buat, aku yang mengajar. Jadi memang saya bermula dengan dipengaruhi oleh pemikiran Johan Jaafar, walaupun sangat jauh pemikiran, tak akan tercapai pemikiran saya dengan dia. Sekurang-kurangnya saya berusaha untuk menolakkan diri saya ke arah pemikiran yang sama macam dia. Sekurang-kurangnya, namun tak akan tercapai. Dalam masa yang sama, Zakaria Arifin sebagai pengarah teater, penulis skrip yang sama-sama dalam bahasa, Osman Hazanuddin, yang memberi pengaruh awal pada pemikiran saya. Dan tentunya dalam komedi saya ditolakkan kepada Osman Hafsyam. Dengan Osman Hafsyam saya belajar banyak tentang komedi. Dan akhirnya saya jumpa dengan Uwe Jasari. Uwe Jasari, tapi saya tak berpeluang bekerja dengan Uwe sebab Uwe orang yang melihat saya pada mereka awalnya. Sebelum dia melihat saya di komedi, dia melihat saya di pentas teater tahun 88 tu. Dan dia tengok, wah, bulan ni dahsyat ni, kata dia kan. Dia tengok, wah, teater saya tu Selampit, tajuk tu Selampit. Saya umur baru 26. Saya pegang watak orang lelaki umur 70 tahun. Cerita macam tu Selampit. Jadi teater tu sebelum tu kami main di Filipina. First Asian Theatre Festival di Filipina. Kami balik di Bandaraya. Masa tu Uwe tengok. Masa tu Uwe rasa, wah, budak ni bagus. Selepas tak lama Uwe tengok saya dalam pemain-pemain tu. Jadi Uwe anggap, wah, budak ni dah rosak lah. Saya tak kenal Uwe. Tapi satu masa nak buat Joro, filem Joro, Uwe panggil saya awalnya semata-mata untuk nak menjaga dialog dia. Dia tak ada watak pun saya. Jaga dialog dia. Tapi bila masa dialog ada seorang tarik diri, saya berpeluang pegang watak tu. Okey. Situlah bermulanya saya dengan Uwe, dan saya membaca dan melihat pemikiran-pemikiran dia yang saya rasa, wah, ini orang yang aku rasa boleh mengarahkan pemikiran aku. Sebab selama ni saya menonton filem-filem yang macam tu. Saya suka filem-filem yang macam yang Uwe buat. Filem-filem daripada luar, daripada Thailand, daripada Vietnam, mana-mana kan. Saya suka. Saya tidak terpengaruh dengan filem-filem barat, Hong Kong. Saya lebih pengaruh pada filem-filem luar yang masa zaman tu Europe pun ada, Perancis pun ada banyak kan. Tapi Thailand dengan Vietnam dia sangat dekat dengan alam kita kan. Cerita-cerita daripada Thailand dan Vietnam yang saya lebih jadi bila Uwe buat Joro, dan sedangkan novel Joro tu saya sudah baca dari awal. Alam Joro tu alam saya. Watak-watak dalam Joro tu dekat dengan saya. Jadi bila Uwe buat Joro, ya Allah, saya rasa bestnya. Sebab saya daripada awal juga, semasa saya membaca Joro dulu, novel Juara tu, novel Juara lah yang kalau bacaan saya yang mula mencetuskan saya nak dekat kepada benda-benda yang sekitaran, yang lebih dekat dengan seni dan nilai budaya sendiri daripada novel tu lah. Dan Juara itu. Tapi bila digabungkan dengan filem oleh Uwe, saya rasa, wah, kan, saya, Tuhan letakkan saya di tempat yang betul. Jadi situlah mula-mula cetuskan saya menggerakkan pemikiran cerita-cerita saya ke arah hari ini tu. Saya lebih nak menekankan pada realiti kehidupan sekeliling kita. Sebab ini jarang orang fikir menjadi satu bahan yang penting. Orang melihat, kebanyakan orang dah melihat filem adalah satu hiburan, hiburan
yang habis-habis gitulah. Tapi saya pula melihat dia menjadi sangat penting dalam menggerakkan pemikiran dan kehidupan manusia sendiri. Saya percaya Jepun setelah kalah Perang Dunia Kedua, Nagasaki dan Hiroshima hancur, nak membangkitkan semula Jepun di mata dunia menjadi hebat, bukan semata-mata dengan teknologi yang Jepun angkat masa itu. Saya percaya filem-filem Kurosawa waktu itu juga dihantar ke seluruh dunia. Orang melihat identiti Jepun, semangat bahasa Jepun dan sebagainya melalui filem. Dia berjalan serentak kan. Orang melihat wah hebatnya Jepun masa itu. Dan macam mana juga mereka mengangkat maruahnya setelah kalah beberapa perang sana, akhirnya perang Vietnam dia kalah, dia pergi dengan filem-filem dia juga kan, dia cipta satu benda Apollo naik ke bulan yang percaya memang. Jadi benda-benda macam tu boleh mengangkatkan maruah yang dah jatuh kan. Bukan tugas filem sebenarnya memberi mesej. Saya tak percaya mesej. Saya percaya pemikiran. Sebuah karya harus menghantar pemikiran, bukannya menghantar mesej pada saya kan. Dan pemikiran itu barangkali yang mewujudkan pesanan-pesanan tertentu pada orang ni, pesanan ini dapat, orang ini dapat pesanan ni. Saya percaya benda macam tu. Masa tu saya melihat cerita kasut Iran, budak tu, watak budak tu saja, tapi macam mana kita merasa itu isu Iran. Dari benda-benda kecil jadi isu Iran. Kita rasa itu isu orang Iran. Tapi kalau kita tengok filem-filem kita waktu tu, isu negara dah sentuh, tapi kita rasa isu keluarga dia aja. Jadi saya mula memikirkan apa yang saya nak menjadikan satu isu yang kecil tapi orang terasa ini masyarakat kita. Dan tentunya Kelantan adalah habitat saya. Saya dilahir di besar sana dan banyak benda yang saya rasa saya perlu perkenalkan Kelantan kepada masyarakat luar. Begitu dia satu ketika dulu Kelantan popular kat Malaysia kaki gaduh. Okay, dudukkan mestinya orang Kelantan bergaduh. Jadi orang tak tahu kenapa benda tu. Jadi saya rasa ini satu peranan saya lah satu angkat. Macam mana saya kepada pemain-pemain tu menggunakan watak Ismail Golok, saya perkenalkan dari Kelantan sehingga Kelantan menjadi tidak pelik lagi. Sebelum ni Kelantan menjadi bahasa pelik pada orang. Orang dengar, orang pelik. Benda tu ada di TV, orang tak rasa pelik lagi. Di K Barat, saya letak di Karut Komedia sebagai ni kan. Jadi semua orang boleh terima di K Barat, tidak rasa kekok lagi di K Barat. Di K Barat lagi bukan lagi persembahan yang jelek, yang kekampungan. Di K Barat sudah mampu diangkat dalam majlis-majlis yang besar. Selepas saya buat tu. Jadi dengan macam inilah saya bergerak untuk karya-karya saya. Okey, saya bukan saja nak mengangkat isu Kelantan, tapi oleh kerana saya dah establish daripada pimpinan tu lagi Kelantan. Jadi ada orang melihat saya sangat banyak mengangkat Kelantan kan. Sedangkan saya rasa tak banyak. Barangkali yang ada itu sangat kuat dan melekat kan. Tidak banyak sebenarnya. Saya juga pernah mengangkat Kedah, Perlis, dalam Cepah. Saya mengangkat masyarakat Cina Terengganu dalam kebaya mewah. Jadi artinya saya suka mengangkat satu budaya-budaya yang tersorok macam tu kan. Dalam filem Butak itu saya angkat bahasa Patani Batu Korau. Dan saya baru saja habis buat teli untuk Hari Ibu tentang keluarga India. Saya suka sebab saya nak menyelokar tentang budaya dan kehidupan keluarga India, seorang ibu dan seorang anak India. Saya suka tu. Kekuatan itu saya lebih dekat, saya lebih dalam dengan apa yang berlaku di Kelantan. Dan saya semakin saya bawa saya rasa sangat istimewa budaya di Kelantan. Saya sangat istimewa dan saya merasa penting sekali masyarakat melihat filem sebagai bahan rujukan, bukan sekadar hiburan.
mungkin nak membaca, nak mencari buku satu problem, satu masalah, tapi kenapa saya tak kumpulkan benda itu dalam satu karya saya saja dan orang melihat okey ada kesedaran yang di situ, kesedaran dari sudut kepentingan benda-benda itu sendiri, bukan kesedaran menginsafkan, kesedaran tentang nilai budaya itu sendiri. Jadi itu antara yang saya pegang dan saya percaya tanggungjawab sebagai karyawan. Bukan sekadar kau lalu dan lepas pergi saja kan, tak boleh kesan apa-apa. Karya dia saya rasa tak ada makna kan. Mainstream yang sudah diterima oleh masyarakat yang berbeza dengan apa yang saya hantar sangat mencabar sebenarnya. Apa yang saya nak letakkan, saya anggap ini penting, dia menjadi tidak penting pada masyarakat, bukan masyarakat, pada stesen TV barangkali ya. Saya tidak angkat apa yang stesen TV nak, misalnya kata mereka awalan. Saya tidak mengangkat sebuah cerita yang popular. Stesen TV ketika itu mementingkan cerita yang popular kan. Sudahlah cerita popular, pelakon yang popular kan. Jadi saya melanggar ruang tu. Saya nak mengangkat realiti dunia gedeber yang sebenarnya, istilahnya gedeber istilahnya. Jadi saya mengangkat poya secara realiti pemikiran seorang yang dikatakan gedeber. Istilah gedeber sebenarnya bukanlah istilah something. Gangster. Okay. Orang melihat selama ni gedeber dikatakan something gangster. Saya hanya nak perkenalkan apa sebenarnya kita gedeber melalui watak poya. Jadi di situ melanggar watak-watak popular yang ada hari ni. Kan? Jadi itu cabaran pada saya nak bawa, saya nak meyakinkan bahawa ini benda yang saya nak paparkan soal yang sebenarnya. Sebab gedeber itu bukanlah orang yang jahat, tetapi orang yang boleh menyelesaikan masalah jahat. Okay. Orang yang dihormati dalam masyarakatnya. Dah tentulah orang ini pernah melalui zaman-zaman nakal ni, zaman-zaman jahat ni. Jadi artinya gedeber ni dia melangkau benda tu semua. Dia bukan sekadar, kalau masih jahat lagi, pada saya belum cukup gedeber lagi dah. Dia masih lagi melakukan jahat kan. Tapi dah settle down, dah cukup gedeber lah. Itu yang saya nak paparkan. Realiti itu belum diangkat lagi dalam cerita-cerita kita. Sebab orang memilih popular. Cerita ni popular, follow cerita popular. Saya kata, pada saya, orang dah bercerita benda tu, aku cerita benda lain lah. Okay. Cabaran adalah antara besarnya bila nak memahami, bukan nak memahami, nak meyakinkan pihak stesen lah. Satu. Yang besar. Yang kedua, masyarakat. Macam saya cuba bawa cerita tentang Kelantan ya. Ada di antara masyarakat Kelantan yang tidak setuju. Ada yang mengatakan kebongkarkan mungkin ada kelemahan-kelemahan dan mungkin menjadi keaiban. Tapi kalau perhatikan cerita-cerita saya, di hujung ceritanya saya akan mengangkat benda tu. Orang yang saya sentuh tentang dunia gelapnya, sisi yang buruknya, sikap perangai yang buruknya, PA-nya. Tapi di hujungnya saya tulis yang menjadi hebat lah. Kan? Saya tidak akan benda tu nampak menghina, nampak macam contoh perangai buruk orang Kelantan, saya dedahkan kan. Tetapi itu satu realiti di sebalik buruk tu. Orang melihat buruk, okey, melihat ini orang Kelantan suka bergaduh, satu benda yang buruk kan. Saya paparkan, ya, ini orang Kelantan suka bergaduh. Tapi di sebaliknya, saya akan terangkan kenapa dia suka bergaduh tadi. Apa sebabnya menjadikan dia suka bergaduh. Jadi kesedaran itu yang penting. Jadi artinya paling penting untuk saya membongkarkan sesuatu, tetapi sebenarnya nak membongkarkan yang lain. Itu menjadi satu cabaran. Dikir Barat contohnya, saya mengangkat Dikir Barat. Ada yang marah, mencemarkan Dikir Barat, mencemarkan seni budaya Dikir Barat. Tetapi saya nak menyedarkan orang ramai bahawa yang paling penting sekali adalah Dikir Barat itu bukan tradisional. Jadi kenapa saya nak mengekalkan bercorak dia tradisional, dia terikat kan, dia tak berubah. Dia ada cerita dia sendiri. Tapi Dikir Barat dia bukan bersifat
tradisional. Dia adalah current issue. Bila current issue, dia terkeluar daripada sifat tradisional. Yang orang tak faham. Orang Kelantan tak faham. Jadi, tugas saya nak bongkar belum ni dalam karya-karya saya. Jadi, halangan-halangan tu tetap ada. Kepayahan-kepayahan tu tetap ada. Namun, kalau saya letak saya sebagai pejuang, saya harus berjuang lah. Kan? Saya perlu berjuang lah. Bukan senang. Contohnya kita nak memecahkan pemikiran baru kan. Saya pernah buat cerita pasal Pak Dogo. Di situ saya membongkarkan isu yang agak payah sebab dia melibatkan keaiban pihak pemain wayang kulit, kepercayaan dia kepada unsur-unsur luar yang menjaga Pak Dogo yang dia sangat boleh dikatakan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Okey. Saya buat macam tu, tetapi di sebalik itu saya akan bongkarkan hal lain sebenarnya, hal kepercayaan yang lain sebenarnya. Tapi isu ini tentunya akan menyentuh kepercayaan sesuatu golongan. Tapi pada saya juga dalam masa yang sama, kepercayaan itu harus dinilai semula, dilihat dengan bentuk yang lain. Okay. Jadi ini peranan pengkarya. Sebab macam saya kata tadi, melontarkan pemikiran. Jadi kalau saya buat research rujukan, ada satu benda baru sebagai pemikiran saya, saya kongsilah. Sebab kalau tanya saya peribadi, saya menolak Pak Dogo dalam wayang kulit, watak daripada hikayat Mahabharata dan kitab Mahabharata Ramayana. Pak Dogo dikatakan lebih awal daripada Sri Rama. Saya secara ringkas yang terfikir, takkan dalam hikayat Mahabharata Ramayana kitab dia ada nama Pak Dogo Walung orang Melayu. Jadi di mana muncul Pak Dogo? Jadi percanggahan itu. Kan? Dan saya hari ini tak percaya Pak Dogo adalah watak asal daripada wayang kulit. Sebab tidak mungkin Pak Dogo dan Walung ada dalam kitab Hindu itu sendiri. Saya melihat karya-karya kita, sekiranya kita ingin melihat dia jauh bergerak kan, jauh luar negara misalnya kata kan, untuk diterima di peringkat luar dan sebagainya. Saya lebih percaya kepada kalau kita kembali ke dalam dunia Melayu kita, alam kita, itu lebih dekat untuk kita keluar. Kalau kita memikirkan bahawa untuk nak keluar ke luar, kita harus buat cita-cita luar juga. Saya tak percaya macam tu. Contoh, ini dari dulu lagi macam tu. Dari dulu dah ada filem kita, wajah kita. Saya rasa itu juga benda yang hampir sama. Yang patut diadakan, bukan wajah kita tu bukan sekadar wajah luar, tapi dalaman kita yang menunjukkan wajah kita kan. Macam yang saya kata tadi tu, saya lebih percaya pada unsur-unsur nilai seni dan budaya kita yang kita tolakkan dengan betul untuk dibawa keluar, untuk dikongsikan dengan orang luar, dengan nilai-nilai apa yang kita ada. Contohnya hari ini, bahan apa yang untuk kita mudah hantar keluar, pada saya bahan Islami. Contoh, saya pada budaya kan, bahan Islam. Masa Islam ini seluruh seluruh dunia kita ada Islam, dunia Islam Jadi Islam pun berbeza, kita dengan Iran, kita dengan Ana. Ini salah satu daripada bahan yang bagus buat saya. Selain daripada seni dan budaya kita yang kita ada. Jadi dua bahan ini pada saya sangat penting kalau kita perkenalkan sebagai filem kita dia keluar kan. Thailand contoh, saya boleh bayangkan Thailand di mula-mula yang awal yang kita tengok ombak contohnya ombak. Walaupun action, memang kita tahu dia jual action, tapi saya percaya di sebalik itu agama dia bawa. Dia bawa agama kan, perjuangan dia pada patung, kepercayaan daripada agama. Jadi saya rasa itu juga yang kalau kita jadikan sulaman resipi dalam filem kita, dia jadi sangat menarik. Nilai budaya dan agama itu sendiri. Bukan filem action. Kita nak lawan action,
kita nak tunjuk action kita, dia mana-mana semua orang ada action, seni masyarakat orang pun ada kan. Tapi kalau itu saja yang kita nak hantar, tidak kita hantar benda yang sama, benda yang lain untuk diorang pegang, saya rasa kita tak mampu. Ombak saya percaya benda action satu perkara, tentang agama dia tadi, perjuangan dia tentang agama tadi. Saya melihat itu satu penting untuk kita tolak keluar negara. Bukan kata marilah kita buat filem untuk keluar negara yang macam mana kan. Okay. Kita tahu macam Finas kata okey, Road to Oscar bagus. Tapi yang macam mana kita nak angkat? Kita berebut nak pergi ke sana yang macam mana. Jadi pada saya jangan pinggirkan soal-soal kesenian kita, kebudayaan kita, sebab itu saja yang modal kita untuk kita jual dan untuk kita angkat. Bukan sekadar kita menjual dalam konteks jual untuk dapat pulangan, tapi kita jual untuk orang rasa nikmat dia tu. Untuk orang rasa nikmat dia tu. So, crosskan benda ni ke luar negara, harus ada perancangan yang sangat rapi, sangat betul, dan pemilihan bahan yang sangat betul pada saya. Kalau kita sekarang kalau kita panggil cerita hang tuah, misalnya kita nak hantar, adakah kita nak hantar hang tuah yang bersilat saja, yang bertikam saja kita nak hantar keluar? Okey, kita tentu nak hantar juga pemikiran hang tuah, falsafah hang tuah dan sebagainya. Dalam sejarah hang tuah berapa kali je dia bertikam? Hang tuah tak bertikam hari-hari. Siapa nak berani lawan dia bila dia nak contoh kan? Artinya orang cipta kasut bola, rekaan kasut bola hanya untuk orang berlari, bukan untuk orang sepak bola. Sebab dalam padang orang banyak berlari daripada tendang bola. 90 minit orang berlari je, yang tendang bola sikit-sikit. Jadi kasut tu direka untuk orang berlari. Macam tu juga kepada saya, kalau kita nak buat filem tentang filem silap dan perang, harus kita banyakkan sediakan ruang pemikiran dia, falsafah dia, kenapa bukan dia bersilap, dia berperang dia. Secara peribadi, saya selalunya daripada dulu lagi sangat berharap industri filem kita ni akan dilihat secara lebih benar, secara lebih jujur, bukan hanya dilihat sebagai satu perniagaan yang mencari keuntungan, tapi harus dilihat sebagai satu sumber rujukan, sumber pemikiran untuk masyarakat. Balancekanlah pada saya, yang nak bergembira, nak suka-suka seronok ni tak ada masalah. Sifat filem pun harus ada macam tu juga, tetapi harus ada kita balance lah antara yang memberi manfaat dengan tidak memberi manfaat. Kita raihkan juga yang suka-suka, yang mendapat duit ni. Tapi jangan lupa, jangan kita pinggirkan, jangan kita abaikan bahawa peranan yang sebenarnya filem itu, kewujudan dunia hasil karya sebenarnya untuk apa peranan dia. Dia lah sastra. Filem ini terlibat dengan sastra, salah satu daripada bidang sastra kan. Pada saya filem dalam bidang sastra, bidang bercerita kan, bercerita itu sastra kan, bercerita. Jadi harus peranan bercerita tu pula apa kan? Adakah cerita kosong, cerita apa, Waimah, cerita Pak Kaduk, Lebay Malang, Pak Pandai pun ada tujuan yang dihantarkan, ada pemikiran yang dihantarkan. Jadi kalau kita buat filem yang tak ada pemikiran, yang semata-mata aku nak buat duit saja, benda ni boleh buat duit, dan pada saya malanglah kita. Jadi harapan saya supaya satu hari nanti kita berjaya membawa peranan filem itu sebenarnya bukan sekadar dilihat sebagai hiburan, bukan sekadar dilihat sebagai perniagaan dan sebagainya. Betul ini meniaga, siapa pun meniaga, tapi kita sedang kita meniaga apa? Apa dia kan? Apa benda yang kita niagakan, apa benda yang harus ada dalam bahan perniagaan kita itu sendiri kan. Jadi inilah harapan saya. Jangan sekadar menambahkan kuantiti, makin lama makin banyak, tetapi sebenarnya makin mengurangkan nilai-nilai itu sendiri. Itu yang saya pribadi yang kerisauan saya.
Sebab di dalam perkembangan dunia hari ini, daripada tahun awal-awal saya melihat benda ni, kita tertinggal. Kita seolah tertinggal. Zaman Vietnam yang tahun 60-an kalah perang, bangkit. Semua bangkit. Iran yang kalah perang, bangkit. Tapi kita tak bergerak. Kita seolah-olah dipacu secara songsang daripada awal. Seolah-olah macam tu. Secara peribadi, saya harap kita ramai pemain-pemain kita yang di luar sana yang nak mengangkat benda secara betul, tapi tidak diberi peluang. Pada saya, produser-produser harus melihat semula orang-orang ini, orang-orang yang tertinggal ni, kerana bahan dan pemikiran yang sangat banyak pada orang ini. Percayalah, nak memajukan, nak mengangkat nama maruah filem kita di tangan orang ini, bukan di tangan pemain-pemain yang semata-mata nak mencari keuntungan semata-mata ini. Biarkanlah mereka mencari keuntungan, tak ada masalah. Tapi jangan pinggirkan orang-orang ini. Itu je.